Buffer overflow ataupun stack overflow adalah salah satu teknik untuk finding vulnerabilities dalam sistem, yang mana dia akan brokenkan ataupun dia akan rosakkan satu program tu, and then dia akan insert shell code untuk laksanakan exploit. So bila kita untuk mencari exploit bagi ataupun vulnerables bagi satu application, paling penting ataupun yang paling popular adalah dia punya buffer overflow attack. Okay, so actually buffer overflow attack ni memerlukan beberapa knowledge yang agak kuat, terutama sekali dalam assembly punya language. Okay, tapi saya akan sediakan satu diagram untuk supaya lebih mudah faham macam mana flow je berlaku ataupun behind the scene berlaku. So bayangkan ini adalah stack memory yang ada dalam kita punya komputer atau CPU. Okay, so stack memory ni dia mewakili setiap satu row tu dia akan mewakili beberapa nilai string ataupun integer ataupun apa-apa jenis value lah. Okay, dan setiap row ni adalah dia punya gambaran dalam coding sebagai satu variable. Contoh, saya ada satu variable address, okay, dalam bentuk text, dan saya fill in dalam stack yang pertama ataupun row yang pertama. Okay, dan kemudian saya ada variable yang kedua yang dinamakan zone, dan dia akan fill in dalam stack yang kedua ataupun row yang kedua. Dan kalau kita tengok dalam variable pertama dengan kedua, dia tak ada apa-apa isu sebab stack tu boleh terima 100 karakter dan juga 10 karakter daripada variable tu sendiri. So dia tak ada isu sangat. Tapi bila panggil buffer overflow adalah bila variable tu melebihi nilai yang diassignkan dalam stack tu sendiri. So apa yang berlaku dalam kita punya stack, dia akan overflow lah, dia akan rosak, dia akan broken. Dan selalunya dalam string yang broken ni dia akan insert sekali dengan shell code. Dan kebiasaan kalau macam mana kita buat SQL injection, kita akan broke the query first and then kita akan repair balik, and then the between yang kita repair tu adalah ruang untuk kita tambah coding yang baru ataupun shell code lah dalam case buffer overflow ni. So apa yang berlaku bila dia rosak stack tu, automatic dia akan appoint pada runner code yang baru ataupun kita panggil sebagai shell code. So untuk buat buffer overflow, dia bukanlah satu kita panggil sebagai benda yang mudah. Okay, sebab dia memerlukan sedikit kepakaran ataupun knowledge dalam membuat assembly language. Okay, so dalam overflow attack dengan Kali Linux kita ada cara yang lain, iaitu dengan menggunakan public exploit. Okay, so public exploit adalah mana-mana exploit ataupun isu macam buffer overflow yang diorang dah jumpa dalam software yang ada sekarang ni. Contoh macam Microsoft Office, diorang ada isu, Mozilla ke Chrome ke, diorang ada isu, and then diorang dah perform pun exploit ataupun diorang perform buffer overflow ataupun anything yang boleh brokekan query, and then diorang repair balik. Okay, and then diorang post secara public. So dia ada dua cara untuk kita gunakan public exploit ni, dan kita tak perlu coding, kita cuma perlu pakai tools ataupun compiler untuk runkan exploit ni pada application yang sedia ada. So ada dua cara untuk gunakan public exploit. Yang pertama adalah menggunakan manual ataupun automated. So manual selalunya kita gunakan search exploit, dan search exploit ni dalam konsol Kali Linux lah, ataupun automated kita akan pakai Metasploit. So kita akan tengok dalam Kali Linux. First kali kita buka website dulu, buka Mozilla. Kalau perasan dekat atas ni kita ada ExploitDB. ExploitDB ni adalah satu portal yang mana mereka kumpulkan public exploit ataupun exploit yang dah jumpa ataupun bug, isu ataupun cara-cara untuk exploit dalam application yang sedia ada, dan diorang akan letak dalam exploit database ni. So dekat sini kita boleh search by application name, contoh macam OpenSSH. Okay, so dia akan tunjuk OpenSSH version apa yang boleh digodam ataupun yang boleh diexploit. Dan tak semestinya exploit dengan maksud kita hack terus, tapi exploit dengan makna macam kita nak listkan username, kita nak test username, dan benda ni kita akan cuba kejap lagi. Kalau melalui konsol kita boleh guna command search exploit.
Okay, search exploit. So kita boleh tulis open SSH. And of course dalam ada perbezaan search exploit dalam terminal dengan juga web browser. Kalau guna terminal, actually dia download database ni, listing ni semua dia akan download. So kita kena keep update dia punya database. Okay. Tapi kalau daripada online, of course dia akan dapat yang terbaru lah. Kita boleh search terus. Untuk Metasploit punya method, okay, saya akan kecilkan sikit saya punya screen. Okay, so untuk Metasploit punya method, kita boleh terus tulis MSF console untuk fire up kita punya Metasploit punya console. Dan untuk first time running up MSF, dia akan take time sikit, tapi we should wait untuk tengok apa yang berlaku. So basically bila setiap kali kita run MSF console, dia akan fire up certain database. Okay, yang mana dalam database tu yang ada contains dia punya maklumat tentang ataupun dia punya data-data tentang exploit dalam Metasploit. So ini adalah gambaran untuk Metasploit yang dah fire up ataupun dah start. Saya akan kecilkan sikit. Okay, actually every time kita fire up Metasploit, kebiasaannya dia memang akan ada satu gambar diagram. Okay, mungkin lukisan yang dilukis dalam bentuk coding. So saya zoom balik. Dalam Metasploit dia kat sini ada tulis ada 2000 exploit, ada 1000 lebih kurang 1100 auxiliary, ada 343 post exploit, ada 500 lebih payloads. Okey, kat sini adalah dia punya ringkasan details tentang berapa exploit yang ada dan maksudnya kira database dia ada data apalah. Okay, maksudnya dari segi exploit, auxiliary dan sebagainya. Okay, so kita boleh just tulis clear untuk clearkan konsol kita. Saya akan zoom balik. So sama macam dalam search exploit, dalam Metasploit kita boleh search, contoh open SSH, dan cuma result dalam Metasploit dia akan lebih terbuka. Dia tak bergantung kepada hanya exploit, tapi dia akan ada auxiliary dan sebagainya. Okay, dan sebagai contoh kita boleh pakai auxiliary scanner SSH enum users. Okay, andainya nak guna exploit ni atau auxiliary ni dalam MSF, kita boleh tulis use, and then kita copy balik name bagi module tu sendiri, copy, and then kita boleh paste dan enter. Okay, saya akan clearkan. Okay, so untuk tahu apakah next step yang kita perlu lakukan, kita boleh tulis terus show options untuk tengok option apa yang kita perlu fill in. So dalam ni dia akan tunjuk name, maksudnya name of options yang perlu diisi dan sama ada required ataupun tak. Okay, yes or no, yes or no. Jadi untuk menggunakan modul SSH enum users ni, dia hanya perlukan yang yes ni je, rhost, maksudnya host yang kita nak godam tu sendiri. So before kita nak betul-betul gunakan Metasploit, of course kita kena scan dulu host yang kita nak hack tu. So dalam Metasploit juga kita boleh run nmap. So don't worry, tak perlu nak keluar MSF and then login balik ataupun start balik MSF. Itu akan take time. So dalam MSF sendiri kita boleh terus run nmap. So SV 192, okay, terus cari kita punya victims. Tapi kalau andainya kita dah tahu kita punya victim tu sendiri, okay, so tak perlulah kita nak gunakan nmap, dan kita boleh terus fill in options yang ada. Contoh macam rhost, kita nak setkan rhost, boleh tulis set rhost. Okay, make sure nama ni sama, and then jarak, masukkan IP address. Okay, so rhost ni maksudnya remote host. Dia akan ada dua, satu rhost dengan lhost, dan sometimes modul dia memerlukan apa rhost dengan lhost. Sometimes dia cuma perlukan rhost saja. So rhost ni adalah dia punya remote host, maksudnya kita punya victims. Okay, so remote host kita adalah 192 dalam isu saya, dalam kes saya 187. Okay, so nak tengok dah adakah dia dah set, kita boleh show options balik. Okay, so saya punya IP address dah masuk dalam rhost.
Dan sekarang kita boleh cuba run. Untuk run kita punya scanner, ataupun sometimes kita guna scanner, sometimes kita guna exploit. So kita boleh sama ada tulis exploit atau kita boleh tulis run. Okay, so dalam isu sekarang dia ada bagi error, please populate username or user file. Maksudnya dalam show options kita memerlukan options yang lain. So dalam username, untuk modul auxiliary scanner SSH dalam users ni, dia memerlukan username. Kalau tak ada username ni, dia perlukan user file. Kalau tak ada user file, dia perlukan username. So antara salah satu. That's why dia tak required no. Sebenarnya dia salah satu yes. Okay, so dia tak ada dua no. Okay, so kita boleh macam biasa set username, and then saya boleh tulis root, saya enter, and then saya boleh run. So dalam bila kita run, dia akan checkkan adakah nama root ni ada dalam server yang saya nak hack. Okay, dalam server 187 ni. So actually kebanyakan orang ataupun hacker ataupun pentester, mereka akan pakai user file. Maksudnya dia ada list of name, ataupun dia akan brute force lah. Dia akan list of name, mungkin nama-nama pun macam admin, root, John Doe, mungkin something like Robert. So list of names tu dia akan letak dalam satu file, and then dia akan run pakai command SSH enum users ni. So dia akan run satu persatu untuk cari nama apa yang ada. So ini adalah basic untuk Metasploit. Untuk complete ataupun comprehensive manual untuk Metasploit, boleh pergi pada website Metasploit sendiri. Okay, Metasploit ni dia adalah satu framework, dan dia mengumpulkan semua public punya database tentang exploit, dan dia masuk dalam dia punya database. So untuk dia punya manual, boleh terus pergi kepada Metasploit punya website, dan di situ ada dia punya manual. Dan Metasploit juga boleh install dalam Windows kalau ada keperluan. Okay.